A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita sambung pada kata musannif rahimahullah. Faslun wa syartu wujubi saumi Ramadan al-aklu wal bulughu wal qudratu ala saum. Wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza ataqa li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin. Baik, fasal pada menyatakan syarat-syarat wajib puasa. Sebelum ni kita dah baca syarat-syarat sah puasa. Dia sebut syarat-syarat sebelum ni, yang mana dalam syarat-syarat tu dia sebut rukun dan disebut syarat-syarat sah. Dia campur sekali lah. Jadi sebelum ni yang kita sentuh adalah syarat-syarat sah puasa. Adapun pada fasal ni yang nak disebut oleh musannif rahimahullah adalah syarat-syarat wajib puasa. Baik, kita baca sekali syarah. Faslun fi syuruti wujubi saum. Fasal pada menyatakan syarat-syarat wajib puasa. Wa syartu wujubi saumi Ramadan sittatun. Dan syarat wajib puasa Ramadan itu enam perkara. 6 perkara termasuk apa yang disebut oleh syarah lah. Yang disebut oleh tuan kita, oleh musannif rahimahullah 3 aja. Akal, bulugh dan juga al-qudrah ala saum. Nanti syarah hafizahullah dia akan tambah lagi 3 syarat-syarat wajib puasa. Jadi 6 ni dengan dikira dengan dikira sekali apa yang disebut oleh syarah. Kata syarah, idza wujidat kulluha, apabila didapati ada kesemua syarat-syarat ini, wajaba saumu Ramadan 'alal muttasifi biha, wajiblah puasa Ramadan atas orang yang bersifat dengannya, dengan syarat-syarat ni. Bisa ada cukup 6 syarat ni, maka wajiblah puasa. Tapi wa in fuqida wahidun minha, dan jika hilang satu daripada syarat-syarat yang akan disebutkan ni, lam yajib, tidak wajib ia, yakni tidak wajib puasa Ramadan. Okey. Syarat yang pertama al-aklu, akal. Fala yajibu 'alal majnun. Jadi tafriq daripada syarat akal itu, maka tidak wajib puasa 'alal majnun, atas orang gila. Atas orang gila, alladhi lam yata'adda bijununih. Atas orang gila hak mana ni? Orang gila yang tidak tidak sengaja dengan gilanya tu. Maksudnya bukan dia yang buat sebab bagi diri dia gila. Kalau dia yang makan benda-benda yang terlarang, kan, sampai diri dia jadi gila, itu dia buat sebab, kan. Tapi kalau dia bukan dia yang buat sebab, contohnya dia jalan, lepas tu budak-budak nakai baling batu ke atas, kan, duduk kat jejantah tu, dia baling batu ke atas tu, kena kepala dia. Kena kepala dia tu gila, jadi gila. Yang tu bukan dia yang buat sebab. Jadi dia tak wajib puasa lah. Dia tak wajib puasa, maka tak ada lah wajib qada. Adapun orang yang sengaja, amma man ta'adda bihi fayalzamuhul qada, maka lazimlah atasnya lazim akan seorang itu oleh qada puasa dia. Nak puasa tak boleh dah, kan. Kalau contoh dia puasa hari tu, lepas tu dia buat sebab pergi gila, jadi puasa dia batal dah sebab dia gila. Kan gila kita tengok dah walaupun lahzah batal puasa.
Jadi dia wajib qada hari yang batal tersebut bila dia sembuh nanti. Itu syarat yang pertama, akal. Syarat yang kedua, wal bulughu, baligh, sampai umur. Tak kira sampai umur, maklum dalam safinah pun kita dah mengaji dah. Sampai umur bagi laki-laki boleh terjadi dengan salah satu daripada dua perkara. Adapun perempuan, dia sampai umur dengan salah satu daripada tiga perkara. Orang laki-laki sama ada dia sampai umur dengan sebab keluar mani, al-ihtilam, kan? Sama ada keluar mani itu dengan cara yang haram ataupun dengan cara yang kita kata dengan bukan cara yang haram, kan? Dengan syarat umur dia 9 tahun lah, kan? Ataupun kalau tak tak sampai umur dengan cara ihtilam, keluar mani. Kalau lah kata umur 9 tahun tak keluar mani, umur 10 tak keluar mani, umur 11 tak keluar mani, umur 12 tak keluar mani, adakah dia akan berterusan dikira orang mukallaf? Jawapan dia tidak. Kalau dia tak keluar mani, limit dia umur 15. Jadi umur 15 tu dia akan jadi orang mukallaf secara automatik. Umur 15 tahun qamariyah. Okey. Jadi kita dalam pengiraan ni kita ikut kiraan qamariyah lah, ikut bulan. Bukan ikut matahari, bukan ikut masihi. Adapun perempuan dia baligh, yang pertama sama orang lelaki lah, ihtilam, keluar mani. Yang kedua, datang haid. Syarat keluar haid tu pun umur 9 tahun lah, kan? Umur 9 tahun. Dan kalau tak berlaku dua-dua ni, maka dia akan balik secara automatik bila sampai umur dia 15 tahun, kan? Bila sampai umur dia 15 tahun. Jadi dia ada lebihnya, dua sama dengan lelaki, satu ialah yang dia ada lebih yang tak ada pada lelaki, iaitu haid. Jadi sebab tu bila seorang perempuan ataupun lelaki umur dia 9 tahun, dia tu ada mazinnatul bulugh. Dia ada mazinnatul bulugh, maknanya zon berlakunya baligh pada dia tu. Jadi kita pun jaga-jagalah, kan? Bila kita ada sepupu, sepapat, apa semua ni, kan? Itu kita kena jaga. Bila dah sampai umur-umur yang macam tu. Kadang-kadang kita ni permudah-mudah lah, kan? Tambah-tambah bila kita baik daripada kecil, kan? Bila baik daripada kecil kita bawa sampai kepada besar, jadi kita mudah-mudah dah umur kamu tu dah 10-11 tahun dah, kan? Itu kena jagalah dari segi sebab bersentuhan dan sebagainya. Jadi kata syarah, fala yajibu ala sabi, maka tidak wajib puasa atas budak-budak. Atas budak-budak, dia sebut sabi sini termasuk perempuan lah, sabi dan juga perempuan. Wa yundabu qada'u ma fata fi zamani tamyiz, dan disunatkan qada' apa yang luput, maknanya puasa yang luput pada waktu tamyiz, duna ghairihi, tidak selain daripada waktu tamyiz. Sunat qada', maksudnya dia dah mumayyiz, katalah umur dia mumayyiz, umur dia 7 tahun. Okey, 7 tahun tu dia mumayyiz, tapi dia tak puasa. Dia tak puasa. Ada hari dia puasa, ada hari dia tak puasa. Jadi dari segi hukumnya sunat untuk dia qada' puasa yang dia tinggalkan pada waktu tamyiz. Itu dari segi hukum lah. Dari segi kita buat tak buat tu nombor 2, kan? Kuklah kalau dia dah mengaji dah, lepas tu dah ingat ke dia nak qada' balik ke. Jadi hukum dia sunat. Walaupun kita kata jarang-jarang lah orang buat, kalau ada hak wajib pun tak buat, kan? Tapi nak kata dari segi hukum, kalau berlaku kita kata hukum dia sunat. Okey, nombor 3, wal qudratu ala saum. Dan ketiga, mampu atas puasa. Ai al-itaqatu lahu hissan wa syar'an. Ini mampu berpuasa secara hissi. Secara hissi maksudnya dia memang betul-betul mampu, dia tidak sakit dan juga tidak tua yang menyebabkan dia tak mampu. Maksudnya secara, macam nak terjemah hissi, secara fizikal dia tu dia tak mampu. Maksudnya syarat dia dia mampu secara fizikal. Al-itaqah lahu hissan. Secara fizikalnya dia mampu untuk berpuasa.
wa syar'an, dan secara syarak dia mampu untuk berpuasa. Jadi kita fahamnya, orang yang tak mampu dari segi fizikal dia untuk berpuasa dan dari segi syarak, maka orang tu tak wajib puasa. Jadi siapa dia yang tak mampu dari segi fizikal dan juga syarak ni, nanti dia akan sebut satu persatu. Dia sebut hissi dulu. Fala yajibu ala man la yutiqu hissan. Maka tidak wajib atas orang, tidak wajib puasa atas orang yang tidak mampu akan puasa. Tidak mampu atau tidak kuasa akan puasa hissan, secara hissi. Secara fizikal memang tak mampu. Sebab apa? Likibarin, kerana dah tua. Kita kata umur dia dah dah lanjut dah, dia tak larat dah. Au maradin, ataupun kerana sakit. Sakit ni pula ada dua. Sakit yang diharapkan sembuh, sakit yang tidak diharapkan sembuh. Tapi yang ni sakit apa ni? Maradin la yurja bur'uhu, sakit yang tidak diharapkan sembuhnya. Jadi atas orang ni tak wajib. Lepas tu dia kena apa nanti? Dia ada fasal yang ke depan nanti dia akan sebutlah apa yang wajib ke atas orang-orang yang tak wajib puasa ni. Dia kena qada saja ke, ataupun dia kena fidyah sahaja ke, ataupun dia kena qada dan juga fidyah ke, itu nanti fasal depan nanti kita akan tengoklah satu persatu dia akan sebut. Okey. Sambung lagi, dia kata liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah ia menjadikan, ia merujuk kepada Allah lah, dhamir huwa tu, dan tidaklah ia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ke atas kamu dalam perkara agama ni daripada kesusahan, ataupun kepayahan. Haraj dengan makna dhiq. Wa liqaulihi ta'ala, dan kerana firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib ke atas mereka yang tidak kuasa akan puasa, yang tidak kuasa akannya, yakni akan puasa, wajib ke atas mereka yang tak kuasa puasa, wajib fidyatun, wajib ke atas mereka fidyah, iaitu membayar fidyah. Apa dia fidyah tu? Badal dia ta'amu miskin, iaitu bagi makan orang miskin. Okey. Kita tengok sikit nombor 2 tu tentang ayat ni. Tentang ayat yang kita baca ni. Ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhihi al-ayah. Telah berselisih ahlul ilmi tentang ayat ni lah. Hal hiya muhkamatun am mansukhah? Adakah ayat ni ayat yang muhkamah, yang tidak dimansuhkan, ataupun ayat ni mansukhah, ataupun ayat ni dimansuhkan? Faqila, maka pada jawab soalan ini dikatakan satu pandangan, innaha mansukhatun. Mansukh, ayat ni mansukh. Mansukh dengan ayat apa? Mansukh dengan ayat selepas itulah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Mansukh dengan ayat tu. Jadi kalau kita kata ayat ni mansukh, kita tengok dulu dia cakap apa. Wa innama kanat rukhsatan inda ibtida'i fardhi siyam. Hanya sahaja ayat ini adalah rukhsah, keringanan ketika permulaan kefarduan puasa. Li'annahu syaqqa alaihim, kerana jadi susah puasa itu atas diri mereka, atas diri umat Islam pada ketika itulah. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan taraka as-sauma wa huwa yutiquhu. Maka adalah pada ketika itu orang yang bagi makan orang miskin tiap-tiap hari, dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia mampu untuk puasa. Dia mampu untuk puasa, tapi dia bayar fidyah, dia tak payah puasa. Jadi pada permulaan Islam dulu, bukan pada permulaan Islam, pada permulaan kefarduan puasa tu.
Summa nusikha dzalika, kemudian dinasahkan hukum tersebutlah. Wa hadza qaulul jumhur, dan inilah pendapat jumhur. Jadi dulu pada permulaan puasa ada khiyar. Maknanya umat Islam boleh pilih nak puasa ke tak mau puasa. Kalau nak puasa tak apalah, ketika itu dia puasa, tak ada kena apa-apa lah. Kalau dia tak mau puasa, dia kena bayar fidyah. Jadi dia bayar fidyah, jadi dia tak payah puasa walaupun dia mampu untuk puasa. Kemudian dinasahkan. Kemudian dinasahkan hukum tersebut, hukum untuk memilih itu dinasahkan dengan kewajipan puasa. Memang wajib puasa. Allah Ta'ala sebut faman syahida minkumus syahra falyasum. Dengan ayat itulah, dengan amar, dalam amar falyasum, kehendaklah kamu puasa. Wa ruwiya an ba'di ahli ilmi, dan diriwayatkan dari sebahagian ahli ilmi, annaha lam tunsakh. Ayat ini tidak dinasahkan. Bahwasanya ayat ini tidak dinasahkan, dan ini adalah pandangan Ibnu Abbas. Wa annaha rukhsatun lisyuyukh wal ajaiz khasatan, dan hanya saja ayat ini adalah rukhsah, keringanan bagi syuyukh, bagi orang tua lah, bagi orang tua yang tak boleh, yang tak mampu untuk yang tak mampu untuk puasa. Idza kanu la yutiquna siyam illa bimasyaqqah, apabila mereka itu tidak mampu untuk berpuasa kecuali dengan susah payah. Nak puasa boleh, tapi dia akan hadapi susah payah lah, kan. Lapaknya kadang menggigil lah, kan, tahan lapak. Maknanya ada masyaqqah kat situ. Jadi kena takdir kat sini yutiqunahu bimasyaqqah, wa 'alal ladzina yutiqunahu bimasyaqqah fidyatun ta'amu miskin. Jadi rukhsah kepada syuyukh dan juga al-ajaiz. Lepas tu kata Ibnu Abbas, kata syarih, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma laysat bimansukhah, ayat ni tidak dinasahkan. Wa huwa syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasuma. Jadi ayat ni merujuk kepada ni lah, Syekh Kabir, alladzina yutiqunahu, itu merujuk kepada Syekh Kabir, orang tua, yang orang tua dan perempuan tua, kan, yang la yastati'ani an yasuma, yang mana kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskina, maka kedua-duanya bagi makan, kita kata it'am, tempat satu hari itu seorang miskin. Satu hari sama dengan bagi makan seorang miskin. Baik. Boleh dapat situ? Itu masalah masalah hissi lah, tak mampu secara hissi. Tak mampu secara hissi. Lepas tu macam mana pula tak mampu secara syar'i, pada syarak? Tak mampu dari segi syarak. Dan ayat tu ada lagi lah, ada lagi nak pergi ke dalam-dalam lagi, tapi tak payahlah, cukup kita ambil apa yang ada dalam ni. Sebab kalau dalam ayat ni juga dikatakan ada la yang dihazafkan, ada majaz bil hadfi kat situ, wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Itu boleh tengok tafsir lah. Kita ambil sekadar apa yang ada di sini. Wala yajibu saumu ala man la yutiquhu syar'an li haidin aw nifasin, dan tidak wajib puasa atas orang yang tidak mampu akan puasa syar'an, di sisi syarak. Disebabkan apa? Li haidin, disebabkan haid, aw nifasin, ataupun disebabkan nifas. Jadi perempuan yang dalam keadaan haid, perempuan yang dalam keadaan nifas, orang tu dikira tidak mampu berpuasa dari segi syarak. Dia kata aku fizikal aku mampu puasa. Dia kata tak ada masalah.
Memanglah dari segi fizikal, dari segi hisannya, ya kamu mampu, tapi dari segi syarak kamu tak dikira mampu. Ada manik yang menegah kamu daripada puasa Ramadan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana haid dan nifas. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam indama suila, ketika mana Nabi ditanya an makna nuqsani dinil mar'ah, ketika Nabi ditanya tentang makna kurangnya agama perempuan tu. Kan dalam hadis Nabi kata perempuan tu naqisatu aqlin wa din. Dia yang kurang dari segi akal dan juga agama dia. Jadi orang tanyalah, kan, apa makna dalam hadis tu, apa makna kurangnya agama perempuan tu. Lepas tu Nabi tanya balik, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah, adakah tidak apabila seorang perempuan tu haid, dia tidak solat dan dia tidak puasa? Jadi kurang dari segi itu. Kurang dari sudut tu lah, bukan kurang dari sudut semua. Jangan kadang ada orang ambil hadis ni, kan, jadi dia guna hadis ni, dia nak katakan agama perempuan tu kurang. Kurang tu dari sudut ni je. Maknanya dalam kita kata perempuan normal, biasa dalam sebulan tu adalah waktu-waktu yang dia tidak boleh solat dan dia tidak boleh puasa. Dalam sebulan perempuan yang normal. Jadi kekurangan tu dari segi tu. Sebab waktu tu dia tak solat, dan kalau dia nak puasa dia tak boleh puasa. Kalau bulan puasa dia tak boleh puasa. Jadi kekurangan tu dari sudut tu. Boleh jadi dari sudut lain dia lebih lebih tinggi lagi daripada laki. Sebab tu kita akan dapati ada perempuan yang lebih tinggi dari sudut agama dia. Dalam bab lain, contoh dari segi zuhud dia, dari segi takwa dia, dari segi amalan-amalan yang lain. Maknanya dia melebihi lelaki. Jadi min hadhil haysiyah lah. Daripada sudut ni. Dan orang yang perempuan yang tak berpuasa, kan, dia boleh makan. Kan, dia boleh makan. Bukan haram untuk dia berpuasa. Tapi bukanlah hari ni timbul satu kan macam isu baru-baru ni kan. Kecoh lah, maknanya perempuan tak puasa, lepas tu duk bangga pula makan kat depan orang. Makan kat depan orang ramai, makan di khalayak awam. Makan di khalayak awam. Kita tak rasa bersalah. Aku ada uzur, kan? Dia bukan kira masalah yang ada uzur tak ada uzur. Sebab tu kita ni jangan letakkan diri kita di tempat-tempat tohmahan. Jangan kita letakkan tempat diri kita ni di tempat-tempat yang boleh membawa orang tohmah kita. Lebih-lebih lagi orang tohmah pada agama kita. Sebab tu orang yang musafir, yang nak makan pun disebut dalam kitab, orang yang ada uzur, depa ni digalakkan depa ni untuk makan untuk sembunyikan lah. Dimakan di tempat yang orang tak nampak, orang ramai tak nampak. Supaya nak elakkan daripada orang tohmah dia. Sebab orang yang tengok dia bukan semua tahu dia ada uzur. Orang tak tahu. Jadi nak elakkan macam tu, orang dia tohmah, maka dia makan di tempat yang tak dilihat orang lah. Dia makan dalam rumah dia ke, tak ada siapa pun nak halang. Dan dan nak menghormati bulan ni, bulan puasa. Hari ni sebab ramai orang tak malu kan, nak tunjuk semua. Yang hak dosa pun jadi macam tak berdosa. Bila orang tegak, dia nak lawan balik. Dunia dah terbalik kan. Jadi kita nak buat baik, kita malu. Hak orang nak buat jahat, dia tak malu. Jadi hak tu kita kena beranilah. Hak tu sebenarnya kadang-kadang kita nak pakai pakaian yang elok, kita nak buat baik, kita nak buat benda tak salah, tapi kita rasa malu. Jadi kita kena fikir balik, siapa aku nak kena malu? Patutnya orang yang tertutup aurat, orang yang pakai benda tak elok, hak tu yang sepatutnya malu. Depa buat larangan, tapi depa tak malu, kita pula malu. Jadi itu sebagai pendorong kita untuk kuat dalam nak buat kebaikan. Aku buat benda betul dah, kan? Sebab tu pentingnya kita ada ilmu lah. Kita tahu kita buat ni betul, kita buat tak salah. Jadi kita boleh teruskan apa yang orang nak cakap apa, itu mulut dia, kita tak dengar pun. Berapa kita pula sibuk-sibuk nak
terganggu dengan apa yang kita tak dengar. Jadi kita banyak bermain dengan kita punya fikiran kita. Kita berfikir benda yang kita tak tahu pun. Kita bermain dengan waham kita kadang-kadang. Baik. Sambung lagi. Wa min syurutil wujubi aidan al-islamu. Dan daripada syarat-syarat wajib puasa juga adalah al-islam. Fala yajibu saumu 'alal kafiril asli la adaan wala qadaan. Maka tidak wajib puasa ke atas orang yang kafir asli. Dia memang asal-asalnya kafir lah, bukan murtad. Kalau murtad, sekali dia sebut, tak wajib atas kafir asli. Tak wajib ada dan tak wajib qada. Maksudnya tak wajib dia tunaikan puasa dan dia kena qada ke? Qada pun tak wajib. Orang kafir. Bi khilafil murtaddi, bersalahan dengan bersalahan orang murtad. Fa innahu muslimun fima madha. Kenapa bersalahan dengan murtad? Kenapa murtad ni berbeza dengan kafir asli? Kerana sesungguhnya orang murtad ini adalah orang muslim fima madha, pada zaman dahulu sebelumnya. Jadi sebelum dia jadi kafir, sebelum dia murtad itu, sebelum tu dia Islam. Jadi kita iktibar hukum tu lah. Fa innahu muslimun fima madha, maka fayajibu alaihi qada'u ma fatahu ayyama riddatihi idza ada ila Islam. Maka wajib ke atasnya qada' semula ma tu kena pada puasa lah. Masduk ma tu. Qada' barang, yakni qada' puasa yang luput akan dia, mudah kata qada' puasa yang dia tinggalkan lah, ayyama riddatihi, pada hari-hari riddahnya tu, pada hari-hari dia murtad. Idza ada ila Islam. Allahu akbar. Betul. Apabila ia kembali kepada Islam. Jadi kalau orang tanya, kalau dia puasa waktu murtad tu, kalau dia puasa waktu murtad, adakah dia kena qada juga? Dia kena qada juga, sebab puasa dia tidak sah. Syarat syarat niat adalah Islam. Jadi orang murtad ni niat dia tidak sah. Samalah kalau orang-orang yang bukan Islam duduk dengan orang Islam, lepas tu dia tengok orang Islam ni puasa, dia pun nak puasa juga. Boleh nak puasa, tapi puasa dia tu tak diiktibar lah, tak dikira, tak sah pun. Tak jadi pun. Yang kelima, as-sihah. Segak. Sihat lah. Fala yajibu 'alal marid, maknanya tak sakit. Fala yajibu 'alal maridi, maka tidak wajib puasa 'alal marid, atas orang yang sakit. Sakit yang macam mana? Maradan yubihu tayammuma. Tidak wajib puasa atas orang yang sakit yang mengharuskan tayamum. Macam mana sakit yang mengharuskan tayamum ni? Ni kena pi bab tayamum lah. Kita ngajilah bab tayamum. Sakit yang mengharuskan untuk kita tayamum. Macam mana? Kalau sakit, kalau bab tayamum, kalaulah kita guna ayak, kan? Kalau kita guna ayak, tempat luka, tempat yang tak boleh kena ayak tu, maknanya akan bertambah sakit, ataupun akan berpanjangan tempoh sakit, akan meninggalkan kita kata parut-parut hitam yang buruk, kan, di kawasan-kawasan zahir, ataupun membawa kepada kematian, ataupun bawa kepada penyakit-penyakit yang lain. Itu semua antara sakit-sakit yang mengharuskan seseorang tu untuk tayamum. Jadi kat sini sakit-sakit yang sama, cuma kita kena relatekan dengan puasa. Maknanya kalaulah dia sakit dan dia berpuasa, dengan sebab dia puasa dia akan sakit dia akan bertambah sakit, ataupun dia akan lama lagi tempoh dia sakit kalau dia puasa, ataupun kalau dia puasa dia akan mati, dia akan pengsan ke atau apa-apalah. Jadi waktu tu diharuskan untuk dia berbuka, kan. Dia puasa jadi hypo ke, kan, orang kencing manis semua, kan.
Lagi dia jadi hypo. Jadi itu nak pergi ke sakit lain pula dah kan. Jadi waktu tu boleh untuk dia berbuka. Fala yajibu 'alal marid maradan yubihu tayammuma wa in kana mutiqan fil mustaqbal, dan jika mampu ia pada masa akan datang. Okey. Yang keenam, al-iqamah. Yang keenam, syarat wajib puasa adalah bermukim. Bermukim. Lawan dia orang musafir lah. Lawan dia orang musafir. Jadi orang yang musafir tak wajib puasa. Fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan idza kana safaruhu qabla al-fajri kama sayati. Maka tidak wajib puasa atas orang yang bermusafir. Musafir mana ni? Safaran tawilan mubahan. Safar yang tawil, safar yang panjang. Maksudnya safar yang sampai kadar dua marhalah. Safar yang sampai kadar 2 marhalah. Dan dalam mengira 2 marhalah tu berlaku khilaf ulama. Kalau kita tengok kitab-kitab kitab-kitab baru lah ni pun apa semua, memang berlaku khilaf ulama dalam menentukan kilometer. Kan? Hak terbaru ni hak Kedah, hak Jabatan Mufti Kedah kan. Hak kira tu Jabatan Mufti Kedah lah tak salah 96 km. Ada yang sebut 83, ada yang sebut 86, ada yang sebut 89. Ada selain daripada itulah. Jadi ada berbeza-beza. Berbeza-beza dalam menghitung jumlah 2 marhalah tu mengikut kilometer. Jadi nak selamat tu kita ambil yang paling tinggi lah kan. Maknanya keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf. Itu nak selamat lah, keluar daripada khilaf. Maksudnya kalau ambil 96 km di sisi semua pandangan tu sah. Dia punya solat dia tu. Kalau dia buat ni lah, kalau dia buat qasar dan juga jamak. Ana duk sebut sebelum ni 86. Jadi kalau nak ambil lebih untuk ihtiyat, itu lebih bagus. Dan safar dia juga safar mubah. Safar yang panjang dan juga mubah. Maksudnya bukan safar maksiat. Bukan safar dengan tujuan maksiat. Maksudnya safar tu dilakukan atas tujuan dia maksiat. Contohnya dia bergerak hari ni keluar rumah, tujuan dia apa? Tujuan dia nak pi tujuan dia untuk nak pi jumpa perempuan ajnabi ke, ajnabiyah ke kan. Ataupun pi dating ke, pi berjudi ke, pi berzina ke, itu tujuan maksiat lah. Fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan. Ada syarat sikit, idza kana safaru qabla al-fajri, apabila safarnya itu sebelum fajar. Syarat untuk dia boleh berbuka tu mestilah dia punya safar dia sebelum fajar. Kalau safar dia selepas fajar, dia tak boleh berbuka. Dia wajib puasa. Dia kata nak musafir ustaz. Tak, dia syarat musafir tu sebelum fajar. Kama sayati, seperti mana yang akan disebutkan nantilah. Ustaz nah. Baik, sambung balik. Kata syarah hafizahullah, wa dalilu syartaini al-akhirataini qauluhu ta'ala, dan dalil bagi 2 syarat yang terakhir iaitu 5 dan 6. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang adalah ia tu sakit atau di atas permusafiran, ini dia tu di atas perjalanan, memang musafir kan. Fa iddatun min ayyamin ukhar, maka wajib ke atasnya ganti jumlah puasa yang ia berbuka tu. Fa'iddatun maksudnya
fayajibu alaihi. Wajib atas dia. Dia ada hazaf lah tu. Dia ada hazaf. Dia pun banyak hazaf. Siapa yang sakit dan siapa yang sakit dan siapa yang musafir dan dia berbuka. Siapa yang musafir ataupun sakit dan dia berbuka. Orang ni yang fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang ni yang wajib ke atas dia ganti ganti jumlah puasa yang dia berbuka tu daripada hari-hari yang lain. Adapun kalau dia tak berbuka, maka tak wajib. Tak wajib dia ganti. Tak salah ana dalam kitab At-Tashil li ulumit tanzil hak kita baca dengan Syekh Ihab tu. Dia sebut mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni, siapa yang sakit, siapa yang musafir, dia kena ganti puasa dia. Dia kena ganti puasa dia daripada hari-hari yang lain. Dia kena ganti puasa dia pada hari-hari yang lain lah. Kalau dia puasa sekalipun. Cuba tengok balik dalam tu. Ada lagi lah pandangan-pandangan Zahiri yang dia sebut situ. Baik, habis itu dalil bagi syarat yang kelima dan juga syarat yang keenam. Nak lebih lagi kena tengok tafsir. Baik, wa yajibul qada'u 'alal murtaddi idza aslama, dan wajib qada' ke atas orang yang murtad idza aslama, apabila ia masuk Islam. Wal haidu wan nufasa'u idza taharata, dan orang perempuan haid dan juga perempuan yang bernifas apabila suci kedua-duanya. Wal musafiru idza aqama, dan orang yang bermusafir apabila ia bermukim, dah bermukim balik kat tempat dia ataupun mana-mana tempat lah dia mukim. Jadi dia wajib qada balik puasa yang dia tinggalkan. Wal maridu idza syufiya, dan orang sakit apabila sembuh ia. Dan wala yajibul qada'u 'alal kafiril asli was-sabi wal majnun ghairil muta'addi. Dan tidak wajib qada' atas orang kafir, atas kafir asli, was-sabi dan budak-budak, wal majnun ghairil muta'addi, dan orang gila yang tidak sengaja dengan tidak sengaja dengan gila tu. Kemudian sikit lagi kita habiskan sini. Wa yu'maru bihi as-sabi idza ataqa li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin. Dan diperintahkan dengannya, yakni dengan puasa. Disuruh dengan puasa, disuruh as-sabiyu, akan budak-budak. Akan budak-budak laki dan juga budak perempuan. Dalam syarah dia kata wa misluhus sabiyah. Dan perintah budak-budak untuk puasa ni wajib ke sunat? Dalam syarah wa yu'maru wujuban. Jadi wajib dan disuruh akan budak-budak sebagai suruh yang wajib, ai amran wajiban. Bihi ay bisyam. Wajib suruh budak-budak laki-laki dan perempuan, wajib suruh puasa. Bila tu wajib? Idza ataqa, apabila mampu ia budak-budak tu as-siyama, akan puasa. Li sab'in ay ba'da tamami sab'i sinin, itu selepas sempurna 7 tahun. Sempurna umur dia 7 tahun plus tambah syarat dia mampu puasa, maka waktu tu wajib wali dia, ayah dia ke mak dia ke, untuk suruh anak tu
berpuasa. Ada 2 syarat tu lah. 7 tahun dan mampu. Kalau 7 tahun saja tapi tak mampu, tak wajib. Tapi kalau mampu dan mampu dan 7 tahun, itu wajib. Ba'da tamami 7 sinin. Bisyarti an yumayyiza ma'aha. Dengan syaratlah dia mumayyiz. Kalau dia 7 tahun, dia mampu tapi dia tak mumayyiz, tak jadi juga. Dengan syarat budak tu mumayyiz. Biasanya umur 7 tahun ni dah mumayyiz dah. Kan? Tapi katalah umur 7 tahun tak mumayyiz lagi. Itu tak wajib lah. Jadi 3 lah. 7 tahun, mampu, lepas tu mumayyiz. Bisyarti an yumayyiza ma'ha, dengan syarat bahawa budak tu mumayyiz ketika umur dia bersama 7 tahun tu. Umur dia sempurna 7 tahun tu. Fa illam yumayyiz, maka jika ia tidak mumayyiz, fala yajibu amruhu bis-shaum, maka tidak wajib suruh budak itu dengan puasa. Jadi kalau budak tu mumayyiz sebelum umur 7 tahun, wajib tak suruh? Dia mumayyiz sebelum 7 tahun, tak wajib juga suruh. Dia syarat, dia mesti ada syarat, dia 7 tahun, lepas tu dia mumayyiz. 7 tahun mumayyiz, lepas tu mampu. Wa yudrabu ala tarkihi li ashrin, ay ba'da tamamiha inda ibni Hajarin wa fi asna'iha inda Ramli. Dan dia kata dipukul. Siapa yang dipukul ni? Budak-budak tu lah. Kita dia punya naib fa'il dia as-sabi, dhamir mustatir, takdiru wa, kembali kepada sabi. Dan dipukul akan budak tadi tu ala tarki, kerana meninggalkan puasa. Bila tu? Selepas sempurna umur dia tu 10 tahun di sisi Ibnu Hajar. Jadi umur dia 10 tahun sempurna. Kalau 10 tahun tak sempurna lagi, itu tak kira lagi, tak dipukul lagi. Jadi dah sempurna, dah 10 tahun, masuk tahun ke-11 lah, kira dah sempurna 10 tahun. Waktu tu baru dipukul sebab tak puasa. Adapun Imam Ramli ni ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar kata dipukul kerana meninggalkan dia tu ketika umur 10 tahun. Maksudnya dalam perjalanan 10 tahun nak pergi ke sebelah tu, 10 tahun berapa bulan apa semua tu kan, itu kita panggil asna' lah, ketika 10 tahun. Waktu tu dah boleh pukul dah di sisi Imam Ramli. Nampak macam tu kita sayangkan anak. Orang panggil apa? Orang cakap apa? Tuan-tuan kata sayangkan anak, tangan-tangankan. Tu nak merujuk kepada mendidik lah. Maksudnya kita nak mendidik anak. Sebab pukulan di sini bukan pukulan ta'zib, bukan kita nak mengazab anak-anak tu. Tapi tujuan kita memukul ni adalah untuk ta'dib, untuk islah, untuk kita nak memperbaiki dia, nak memperelokkan dia. Sebab biasalah nafsu budak-budak kan. Jadi nafsu budak-budak ni perlu dikawal. Dia perlu dikawal. Siapa yang nak kawal dia? Hak orang tua lah, hak jaga dia. Tapi kalau hak orang tua, hak jaga dia pun nafsu tak terkawal juga, tu jadi masalah. Jadi anak pun jam juga. Sebab pak pun tak dapat didikan yang betul, lah dia pun didik anak dia pun lebih kurang je. Habis. Sebab tu anak-anak ni jangan duk ajak dia dengan benda-benda yang dia seronok. Yang hari ni kita tengok mudahlah kan. Budak mak ayah hari ni depa nak lepas tangan, bukan kata nak lepas tangan, nak mudah kerja, nak bagi anak diam, depa bagi handset. Tu satulah, depa bagi handset. Jadi anak tu dia seronok dengan benda tu. Sebab tu dia seronok, dia nak lagi. Tu sifat nafsu. Dia nak lagi. Tak bagi dia nangis, Jadi mak ayah ni kadang dia macam satgi nangis pula, kacau apa semua kan. Dia bagi. Tu bahaya tu, racun. Itu anak selalu sebut lah, sama ada nak biar dia nangis sekarang ataupun kita yang akan nangis bila kita dah besar, dah tua nanti. Sebab anak tu tak jadi orang.
Itu je lah kita kena fikir. Tak kadang-kadang memang mudah kita, tapi susah lah bila kita dah tua, anak tu dah suka dengan benda-benda tu, duk hanyut dengan dunia dan sebagainya. Sebab tu kena ajak dia daripada awal lagi, biar dia nangis. Biasa tu mula-mula dia nangis. Macam kita tahu dia dah seronok minum susu ibu dia. Jadi mak dia takkan bagi selama-lamanya kalau kita tak tahan dia daripada minum susu ibu dia akan nak minum lagi. Umur 4 tahun pun nak minum lagi. Kan? Ada ni boleh lah nak minum lagi. Tapi baik tahan awal. Jadi benda tu kena tahan lah. Jadi macam orang dulu-dulu mereka bubuh lah macam-macam. Mana benda yang memahitkan lah bagi dia tak suka. Bubuh lah, bubuh asam ke, bubuh apa lah. Lagi dia isap tek mak dia. Dia rasa benda tak sedap. Tapi lepas tu dia nak lagi. Lepas tu kita buat lagi macam tu. Lama-lama dia akan tinggalkan. Dia tak seronok. Tapi bila dia boleh tu, tak ada apa, kita tak buat apa, memang sampai ke besar lah. Baik. Kemudian kata syarah lagi, wa yushtaratu li wujubil amri wa dharbi 'ala al-wali an yutiqa as-sabiyyu siyama, dan disyaratkan bagi wajib suruh dan pukul atas wali itu bahwasanya budak itu mampu berpuasa. Fa illam yutiqhu, maka jika ia budak tu tak mampu akan puasa, fala yajibu dzalika 'alal wali, maka tidak wajib yang demikian itu. Yang demikian apa? Al-amr wa darab. Tidak wajib yang demikian itu, demikian pukul dan juga suruh dan pukul itu atas wali. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita sambung. Wa yajuzul fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan walil maridi idza khafa ad-darar. Seterusnya lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kalau boleh kita habiskan esok, kita habiskan esok.